Miskin bandar adalah antara masalah besar yang menekan rakyat Malaysia, terutama anak-anak muda. Adakah isu gaji menjadi punca? Dan bagaimana pula peranan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Selain itu, isu pekerjaan dalam kalangan anak muda yang mungkin terpaksa melibatkan diri mereka dalam sektor gig ekonomi kerana kurang peluang pekerjaan dan mungkin setengah perlu menampung pinjaman pendidikan bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan ini adalah antara perkara yang perlu kita beri perhatian. Saya rasa tak cukup dan kerajaan perlu tambah lagi sebab first kos sara hidup lah. Kos sara hidup tinggi, lepas tu dengan komitmen yang ialah harga barang pun sekarang makin naik. Semua pula makin naik. So bagi saya gaji dengan sekarang ni memang tak cukup dan kerajaan perlu menitik beratkan untuk menaikkan at least lah 1,800 macam itulah. Pada pendapat saya, gaji sekarang minimum 1,500 memang tak cukup. Sekarang tambahan sekarang kita duduk KL ni pun sewa rumah pun hampir dekat 1,000. Macam mana dengan 500 tu nak makan kan? So pada pendapat saya tak cukup, and kerajaan sendiri sebenarnya perlu tambah lagi lah. Tingkatkan lagi gaji, basic gaji sekarang lah. Macam saya personally pun, saya sendiri makan gaji, and saya ada buat side income juga. Saya pun buat online business, tampung lebih-lebihan belanja lah. Baik, kita teruskan saja dengan temu bual kita bersama Khairul, jurulatih tim hak untuk permainan e-sports ataupun orang panggil game lah, gamers. Jom kita bersama dengan dia. Apa khabar Khairul? Alhamdulillah, sihat. Baik, Alhamdulillah. Okey, boleh ceritakan sikit tak macam mana Khairul bermula dengan bidang e-sports ni? Apa yang buatkan Khairul berminat dan sejak bila Khairul bermula start professionally? Saya secara peribadi, saya mula bidang e-sport ni sejak saya accident dan baru masuk ke arena profesional dalam setahun lebih lah, belum sampai 2 tahun. Jadi dari situlah saya boleh bermula sebab career saya dalam e-sport ni. Tapi memang dah lama minat lah dari kecil main game. Tapi parents ataupun ibu sokong tak minat ni ataupun kerjaya ni? Alhamdulillah, parents saya, family saya semua support saya untuk venture ataupun masuk dalam bidang ni. Jadi setakat ni memang tak ada apa-apa halangan lah daripada keluarga. Tadi kita sebenarnya dah berborak sikit dengan Khairul ni. Dia kata kerjaya e-sport ni ialah part time saja, full time seorang student. So student bidang apa tu? Oh, saya student dalam bidang kejuruteraan awam, civil engineering. I see. So ini nak kekal, so kerjaya e-sports ni nak kekalkan ataupun memang kerjaya kejuruteraan ni hanya sekadar disijil sahaja? Kita bergantung lah, nanti kita tengok macam mana nak pension e-sport ke macam mana, nanti kita akan tengok balik lah. Bila kita dah habis study nanti. So sekarang perancangan memilih kepada ke arah mana? Sekarang ni buat masa ni kita kekalkan study sampai graduate, and then kita tengoklah bidang mana yang kita okey waktu tu, and then kita just go je, pergi je. Okey, so memandang kepada pekerjaan e-sports ni, mungkin orang tak terbuka lagi mata tentang kerjaan ni. Orang kata boleh buat duit ke kan? So kalau orang kata jangka hayat yang panjang, kalau pandang depannya lah, boleh tampung ke kehidupan dengan kerjaya ni? InsyaAllah kalau bila kita masuk dalam bidang atau pekerjaan e-sukan ni, kita sebagai atlet profesional, kita akan jadi atlet profesional ataupun apa-apa sahajalah bidang dalam e-sport ni, insyaAllah kita akan dibayar gaji lah ataupun elang bulanan. Banyak tak banyak tu kita bergantung kepada gaji semasa juga. Jadi insyaAllah kalau anda kata pembangunan e-sport ni lebih pesat dekat negara kita seperti negara-negara lain, contohnya Indonesia, gaji ni tak akan jadi satu masalah nanti dekat negara kita. InsyaAllah boleh bertahan jauh lah. Kalau kita kira sekarang ni memang orang lebih memilih minat daripada orang kata duit lah sebenarnya lah. So, mungkin ada sebuah kerjaya profesional tu boleh lebih bagi duit yang lebih lumayan. Jadi sekarang ni
apa pendapat Khairul tentang ni? Sebab ada yang lepasan SPM sekarang memilih untuk tidak sambung pelajaran. Betul. Kan? Boleh nak jadi influencer dan sebagainya. Apa pendapat Khairul tentang tu? Bagi saya, gaji atlet profesional ni ataupun atlet sukan yang profesional, dia tak jauh beza pun dengan orang yang kerja baru habis graduate. Maksudnya gaji yang ditawarkan tu lebih kurang sama. Jadi memandangkan kita dah ada minat dalam game, sebab tu kita just venture je ikut minat. Sebab gaji pun dibayar lebih kurang sama je. Tapi ni saya tak masukkan dengan kerjaya-kerjaya profesional lah. Kita kerjaya-kerjaya yang biasa, memang gaji tak jauh beza pun sebagai atlet e-sport ni. Malah lebih, orang kata lebih fleksibel Betul. time dia. Okey, sekarang kerjaya e-sports ni apa bukan kata kekurangan, mungkin ada penambahbaikan yang sebagai jurulatih sendiri. Apa yang Khairul perlukan daripada Kementerian Sukan sendiri? Apa dari segi peruntukan mungkin ataupun dari segi penyediaan komputer ataupun sebagainya, apa lagi yang kekurangan dalam bidang e-sports ni? Dalam bidang e-sport ni, ni pendapat peribadi saya rasa untuk kerajaan yang akan datang, saya harap kerajaan atau mana-mana badan boleh fokus kepada satu target, iaitu untuk membangunkan e-sport negara kita. Sebab bagi saya, badan sukan ataupun badan e-sukan di negara kita ni agak bertindih. Kita ada MASF, kita ada ESI, dan baru-baru ni pun kita macam dapat dengar yang dana daripada bajet 2023 ada, ataupun bajet sebelum-sebelum ni ada, tapi tak disalurkan kepada badan yang sepatutnya. Jadi kita harapkan ada transparansi lah ataupun ketelusan bila kita belanja menggunakan dana kerajaan untuk pembangunan e-sukan. Okey, secara jujurnya sebagai jurulatih, attention, orang kata attention daripada kementerian sendiri untuk sukan e-sukan ni ada tak sama rata tak dengan sukan-sukan yang lain? Sebab macam kalau kita tengok dari segi sokongan pun, orang kalau badminton sokong, bola padahal contoh takraw ataupun sukan-sukan lain lebih menonjol ataupun lebih perform. So bagaimana dengan e-sukan? Untuk e-sukan ni kita kena bersikap lebih adil lah. Maksudnya kerajaan tak boleh terus melabur secara banyak berbanding dengan sokongan terhadap sukan-sukan yang memang sukan rakyat, kita panggil sukan-sukan yang orang biasa main. Tapi untuk e-sukan ni saya rasa okey je. Maksudnya baik saja sokongan daripada kerajaan, dana-dana daripada kerajaan. Cuma apa yang saya minta adalah ketelusan dalam membelanjakan dana untuk pembangunan e-sukan. Mungkin saya berminat dengan itu. Mungkin Khairul boleh elaborate sikit. Kenapa tekankan ketelusan tu? Apakah ada something yang berlaku sebelum ni, macam mana? Tak, sebab kita ada badan e-sukan yang kita panggil Malaysian E-Sport Federation, MASF. Tapi sebagai badan yang pelaksana e-sukan di peringkat kebangsaan ni pun tak dapat dana. Dana daripada bajet tu tak disalurkan kepada MASF. Maksudnya tak sampai ke awak? Kepada MASF. Ke MASF, okey. MASF. Jadi ke mana dana tu? Dana ada. Itu masalah dia lah. Jadi saya harap dari segi perbelanjaan semua kita lebih transparent lah. Sebab rakyat sedang memahati. Okey, mungkin last lah Khairul, secara ringkasnya, apa sedikit pesanan kepada anak-anak muda di luar sana yang berminat bidang e-sukan ni, tapi pada masa yang sama belajar masih dalam sesi pembelajaran. Adakah mereka patut sambung belajar ataupun tinggalkan belajar, teruskan saja e-sports ni? Bagaimana? Untuk semua belia yang minat dalam bidang e-sukan ni, saya sarankan anda untuk fokus kepada belajar dahulu, terutama yang SPM. Tapi anda kata kalau anda memang betul-betul nak masuk secara profesional, anda pergilah kepada saluran yang lebih tepat ataupun saluran yang betul. Anda cari pasukan-pasukan yang profesional, sebab pasukan profesional ni akan menjaga anda nanti. Itu dia pesanan daripada seorang jurulatih kepada e-sports sendiri, Cik Khairul ataupun saudara Khairul. Jadi adik-adik di luar sana, kalau nak cuba bidang ni, habiskan belajar dulu, baru join jadi gamers. Itu gamers tu secara urbannya lah. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan dalam segmen seterusnya bersama Nina Rosman. Jadi Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.
kalau kita dapat lihat sekarang, lebih ramai anak muda yang melibatkan diri mereka dalam sektor gig ekonomi seperti kerja kilang dan penghantar makanan. Jadi sekarang saya berada di Bukit Bintang. Saya akan tanyakan anak muda di luar sana, mengapakah mereka lebih minat untuk melibatkan diri mereka dalam sektor gig ekonomi? Mari kita dengarkan jawapan mereka. Dengan ekonomi sekarang ni, kita memang terpaksa bekerja yang untuk, yalah, kita kena cari selepas COVID tu, banyak yang orang cakap down lah. Ada yang pergi Grab, ada yang pergi macam-macam lah yang buat ni kan. Macam kita orang terpaksa explore lah mana yang boleh untuk survive sekarang ni. First kali mungkin lah sebab saya rasa sebab bila lepas orang belajar, diorang rasa peluang pekerjaan untuk diorang ni makin rendah, and kalau diorang dapat kerja sekalipun, banyak lagi komitmen yang diorang nak kena bayar kan. Diorang nak kena bayar hutang, diorang nak kena bayar tu sebabkan peluang pekerjaan kurang. Kalau ada pun peluang pekerjaan tu, gaji diorang rendah. That's why diorang memilih untuk buat Grab dengan Foodpanda, sebab ini antara satu platform yang buatkan diorang mudah untuk dapatkan duit lah. Mungkin anak muda nak bekerja sebagai Grab driver atau macam Foodpanda macam tu, bagi diorang pekerjaan tersebut mungkin boleh dapat macam instant salary. Macam you kerja, you akan terus dapat. Compare dengan kerja corporate, you kena kerja sebulan dulu baru you dapat you punya salary. So mungkin benda tu boleh dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Macam kita kan apa tu namanya, kita punya sara hidup tinggi, so that maybe dengan dapat instant salary dengan cepat tu boleh cover dia orang punya kos sara kehidupan lah, instead of you kena tunggu sebulan tu dapat gaji untuk you sara hidup you. Bertemu kembali dalam segmen Borak Anak Muda Malaysia Memilih bersama saya Nina Rozman, dan seperti tadi anda mendengarkan perkongsian menarik oleh Khairul daripada tim Hak Esport Club bersama Nabila Khalidah menceritakan pengalamannya dalam bidang e-sport ni. Tapi saya akan teruskan perbincangan ini bersama rakan seperjuangannya, iaitu Aiman, merupakan pengasas tim Hak Esport Club. Terima kasih kerana sudi bersama kami di sini di restoran nasi hari-hari, nasi kandang hari-hari. Betul. Okey, Aiman, boleh ceritakan tak, tadi kita dah dengarkan pengalaman rakan Aiman menceritakan kisahnya dalam bidang e-sport, tapi boleh Aiman ceritakan apakah cabaran dia dalam bidang e-sport, sebab bidang e-sport ni adalah antara, kita boleh katakan bidang baru. Dan Aiman boleh cerita apa cabaran yang dihadapi, mudah tak untuk dapatkan peruntukan ataupun sponsorship, macam mana? So first nak cakap cabaran pertama of course lah dalam segi kewangan lah. Sebab dalam macam Nina kata, dalam e-sport industri ni adalah industri baru. So untuk dapatkan peruntukan ataupun dapatkan sponsorship memang agak susah dekat luar sana. So boleh katakan kewangan tu adalah antara satu cabaran. Yang kedua, cabaran bagi saya sebagai pengasas adalah untuk sediakan platform kepada orang kata, kepada anak-anak muda luar sana kan. So macam kita orang pun terpaksa untuk mencarikan platform sendiri. Kira bukan daripada inisiatif kerajaan tapi inisiatif kami sendirilah untuk sediakan platform kepada belia-belia kat luar sana. Baik, kalau kita bercakap pasal bidang e-sport ni, kita nak cakap pula pasal pekerjaan profesional. Bidang e-sport ni masih belum dikatakan sebagai bidang profesional, namun ia sedang diusahakan oleh zaman sekarang. Dan boleh Aiman bagi pandangan Aiman tak, kenapa you rasa saudara rasa ramai tak teruskan bidang profesional dalam industri sama macam bidang pelajaran? Adakah tak cukup opening kat syarikat ke, gaji tak menarik, ataupun bidang pekerjaan tu tak setimpal dengan job scope? Alright, okay. So first kalau kita cakap borak pasal e-sport, ramai ingat e-sport ni sekadar orang kata main game je. Tapi e-sport industri sebenarnya banyak, kira besar cabang-cabang dalam industri ni. So boleh dikatakan bukan sahaja main game, orang kata selain daripada atlet pun kita ada job scope yang lain. Contoh macam graphic designer, team kreatif, team producer. Tapi kebanyakan orang kata, walaupun ramai kata ini adalah industri baru and dapat orang kata contribute dekat ekonomi, cuma platform dekat industri sport ni belum besar lagi. And boleh katakan job tak banyak jugalah dalam industri ni dalam Malaysia. Jadi you rasa industri ni patut dikembangkan lagi tak di Malaysia? Of course, sejujurnya macam saya cakap tadi,
like I say, industri baru kita dapat contribute dekat ekonomi, lagi-lagi kita dapat turun kadar orang kata unemployment rate. So it should be like tekankan dalam e-sport industry daripada inisiatif kerajaan terutamanya. Apabila kita cakap pasal pekerjaan, mesti kita kena belakang kembali pasal pendidikan. Jadi you rasa sistem pendidikan kita ni sudah mencukupi tak, ataupun kita kena update sistem pendidikan kita, dan silibus-silibus yang ada sekarang perlulah ikut dengan kehendak industri, apa perkembangan industri dan apa program ataupun bidang-bidang pendidikan yang Aiman rasa kita kena update. Berkenaan dengan sistem pendidikan kita, bukan nak cakap harus tukar sepenuhnya, cuma hanya perlu diupdatekan je. Sebab sekarang pun kita tahu kita pun dah berada di dalam IR 4.0. So we have to orang kata catch up cepatlah dengan orang kata dengan sistem pendidikan tu kan. Sebab lagi-lagi dalam e-sport industry ni sebenarnya kita tahu e-sport ramai yang start daripada akaun B, which is daripada budak-budak sekolah semua, and benda ni kita boleh orang kata gunakan new syllabus start daripada zaman-zaman daripada sekolah dalam sistem pendidikan ni lah. Okey, kita dah ceritakan daripada sistem pendidikan, pekerjaan. Sekarang kita nak dengar pengalaman Aiman sendiri pula. Macam mana daripada apa yang Aiman belajar dulu dan macam mana Aiman boleh terlibat dalam bidang e-sport ni? So dalam penglibatan dalam bidang e-sport ni hanyalah daripada pengalaman, daripada pembelajaran tu memang nak cakap tak ada kena-mengena langsung lah. Kalau ikutkan sebelum ni, kalau nak ambil contoh Aiman punya diploma semua daripada business tourism, event management, so agak jauh. Cuma apa yang Aiman dapat apply dalam e-sport industry adalah apa pengalaman Aiman belajar. So contoh dalam e-sport industry saya cakap cabang dia besar. So I can apply my like study event management, so saya buat event e-sport semua dalam lebih kurang macam tu lah. So orang kata itulah sistem pendidikan tu dia tak banyak exposure dalam e-sport. So kalau boleh kita try expose lagi e-sport industry dalam sistem pendidikan. Okey, dikatakan Aiman pengundi baru akan mengundi untuk buat pertama kali betul. Okey, sebagai pengundi baru apa persediaan you dan apa harapan you, macam you nak undi, okay, sudah tentu you macam berdebar ataupun macam mana, apa perasaan you sekarang, ataupun you rasa semangat tak nak pergi mengundi? Boleh kongsikan tak? Okay, sejujurnya kan first time undi kan, nak cakap semangat tu memang semangat, tapi saya rasa bukan saya seorang lah. Rasa kebanyakan belia sekarang pun tengah confused nak undi siapa, and since kita tahu parti ni adalah parti yang orang kata apa, of course daripada side belia kita nampak diorang ni berebut kuasa, tapi masing-masing ada manifesto masing-masing. Cuma excited, cuma at the end pun kita orang pun still akan struggle juga untuk decide nak pilih mana kan. Cuma apa-apa pun kalau saya pun akan tanya parents saya dulu lah untuk mengundi, untuk tahu lagi knowledge about this politics industry. Tapi untuk Aiman, macam Aiman dapatkan berita-berita politik ataupun yang Aiman rasa yang bantu Aiman untuk memahami lagi proses mengundi ni, Aiman dapatkan mana, dekat social media ke ataupun dekat TV ke, macam mana? Kebanyakan dekat zaman sekarang orang guna TikTok kan, tapi cuma TikTok ni saya hanya tengok tapi tak ambil lah terus. So kebanyakan dalam social media. Lepas tu more tu orang kata berita-berita punya social media lah untuk check diorang punya politics update semua. Okey, kita nak dengarkan suara anak muda ni. Apakah harapan Aiman untuk kerajaan seterusnya agar dapat bantu golongan siswaza ni untuk dah belajar tinggi-tinggi ataupun belajar bidang yang mereka minat, tapi diorang settle dalam sektor gig ekonomi je. Kita pun tak naklah rugi. Jadi apakah program ataupun bantuan yang Aiman rasa perlu yang dilakukan oleh kerajaan untuk memberi kesedaran dan bantu anak-anak muda? Alright, untuk dalam industri sport, first boleh Aiman rasa kerajaan perlu keluarkan inisiatif dalam orang kata place and train, di mana tempat tu diorang menggalakkan belia-belia untuk training, and especially dalam orang kata player, atlet isukan ataupun golongan-golongan belia nak bekerja dalam industri isukan, untuk orang kata dapatkan lagi
job scopes dalam industri e-sport. So place entering tu memang sangat-sangat penting lah. Sebab kebanyakan macam orang luar sana dia nak kerja dalam e-sport industry tapi dia tak tahu. So they don't know which platform to go. So I think from one of the initiative from kerajaan, dia perlu sediakanlah place entering untuk golongan-golongan ni yang nak join dalam e-sport industry. Yang kedua, saya rasa kerajaan pun kena tekankan dalam aspek first dalam upskilling and lepas tu cross skilling dengan tak saya reskilling, so that golongan belia ni dia kata boleh multitasking lah, not only one part but all the parts dia orang boleh buat, so that dia orang can prepare and you know, bukan tak nak galakkan dia orang pergi gig ekonomi, boleh, cuma lagi baik fokus untuk contribute dalam ekonomi lah. Sebab kita tahu gig ekonomi ni pun antara jana pendapatan untuk orang-orang luar sana, sebab gig ekonomi orang kata freelance job, so diorang lagi suka sebenarnya gig ekonomi tu sebab they can follow their own time dekat sana, antara sebab lah cara saya punya tu. So yang I think the last one terakhir is they have to improve their jalur lebar, their broadband lah. Sebab kita pun sekarang pun walaupun kata nak fokus ke 5G tapi masih lagi, our 4G pun belum kuat lagi kan. And banyak lagi blind spot dalam kawasan bandar, still orang kata ada masalah internet. Apatah lagi kalau kita borak pasal luar bandar, lagilah banyak. So untuk jalur lebar tu, they have to lagi agresif lah untuk improve benda tu. So I think that's all from my side. Baik, terima kasih Aiman kerana sudi berkongsikan pengalaman dalam bidang pendidikan dan bidang pekerjaan. Sudah tentu saya harapkan terbaik untuk Aiman sebagai pengundi pertama dalam memberi sumbangan kepada negara kita. Dan kita dapat lihat isu miskin bandar dalam kalangan anak muda semakin meningkat, terutama apabila negara dilanda pandemik COVID-19. Namun kita sekarang berada di fasa pemulihan dan banyak perkara yang perlu kita teliti agar kita dapat beri fokus kepada pertumbuhan dan pemulihan negara dalam jangka panjang. Dan setiap perkembangan terkini mengenai isu politik dan suara rakyat akan kami rangkumkan dalam laman web rasmi kami astraawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja segmen Borak Anak Muda Malaysia Memilih. Saya Nina Rozman. Kita jumpa lagi. Bye.